Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, kita terus pergi pada pelajaran kita. Kita sambung yang kita dah buat separuh semalam. Ada buat percubaan di rumah, di sendiri, on our own. Kita nak sambung yang semalam ni. Tapi sebab saya dah padam yang semalam tu, maknanya kita akan ulang sikit lah ya. Semalam kan kita dah buat belum fi'il mudhari' dah kan? Kelas ni dah buat. Kita dah buat fi'il mudhari'. Maksudnya fi'il mudhari' majhul. Jadi ni latihan 18, latihan untuk mengenal dan menterjemah fi'il majhul serta fi'il naqis. Apa maksud fi'il majhul? Apa dia, nak recap sikit. Apa dia maksud fi'il majhul? Fi'il yang pelakunya tidak diceritakan. Maknanya kita tak tahu. Kita tak tahu tentang pelaku. Siapa pelaku dalam tu? Dia tak ada pelaku tapi dia ada naib pelaku. Kemudian apa pula fi'il naqis ni? Fi'il apa? Fi'il naqis adalah, kalau nak tahu balik semula kan jawapan dia macam mana, kita boleh tengok yang sebelum ni, nota kita. Okey, nota kita. Kalau fi'il majhul, fi'il yang tidak diceritakan ataupun dimaklumkan pelakunya. Pelaku diganti dengan naib pelaku, pengganti pelaku. Ataupun kemudian kalau fi'il naqis, apa dia fi'il naqis? Fi'il yang tidak sempurna, dia tidak mengandungi cerita ataupun maklumat tentang perbuatan, yang ada hanya maklumat masa dan fa'il di dalamnya. Fi'il naqis tidak boleh menjadi fi'il majhul. Ini latihan kita tu adalah untuk kita kenal pasti dan menterjemahkan perkataan. Menterjemahkan fi'il majhul dan fi'il naqis beserta fi'il madi dan fi'il mudhari' lah. Kalau ada yang kita tahu ya. Kita dah belajar dah. Baik. Ulang kaji sikit. FD maknanya fi'il madi. Jadi dia ada dua lapis ni. Dua tingkat. Tingkat yang pertama semua fi'il madi. Fi'il madi naqis atau fi'il madi majhul. Tingkat dua, tingkat bawah ni, FR fi'il mudhari', FRN fi'il mudhari' naqis dan FRM fi'il mudhari' majhul. Okey. Okay, kita mulakan. Ini semalam kita dah buat contoh. Sekali lagi. Ni bolehlah kita nak jawab lah Jawab sama-sama. Hidupkan sikit kelas ni per pagi ni. Kita sama-sama, kita interaktif sikit lah. Cumanya saya ingatkan yang kalau kita nak jawab tu kita buka mic. Tapi kalau kawasan kita tu macam riuh sikit, mungkin kita kena masa kita nak jawab je. Lepas tu kita tutup mic kita ya. Baik. Bagi tahu pada admin. Kita panggil apa? Co-host. Ataupun dengarlah jawapan yang kita berikan. Nak type pun boleh jawapan pada chat. Baik, ini contohnya. Jadi kita nampak di sini yunazzala, baris dah berubah. Kalau gini maknanya UA. Kalau ingat lagi yang semalam kita buat tu. UA, jadi yunazzala fi'il mudhari' majhul. Fi'il mudhari' majhul. Terjemahan dia, ia diturunkan. Kita pun tanda dia. Baik, seterusnya kita pergi pada perkataan ya. Kalau dia fi'il mudhari' je dia macam mana? Jadi Kalau fi'il mudhari' biasa. Fi'il mudhari' biasa tu sama tak dengan fi'il mudhari' maklum tu?
Yes. Kalau fi'il mudhari' biasa tu maknanya dia maklum lah. Kalau kita kata dia FR sahaja, maknanya dia maklum, dia bukan majhul. Kalau ada majhul baru kita taruh M tu. Itu ke yang soalan dia maksudkan? Maklum tu maksudnya kalau kita kata fi'il mudhari' tu maksudnya fi'il mudhari' maklum Macam ni. Macam aqulu ni, ini fi'il mudhari' sahaja. Fi'il mudhari'. Jadi kita terus letakkan fi'il mudhari'. Jadi dia punya pelaku siapa? Pelaku dia siapa? Dalam ni ada tanda. Aku. Jadi kat sini kita kata aku mengatakan. Dia bukanlah fi'il mudhari' majhul. Kalau majhul ada M. Okey. Puan Suhana ya? Alhamdulillah. Lepas Okey. tu nak tanya satu lagi. Boleh? Untuk fi'il mudhari' tu memang kat depan dia tu kan huruf dipanggil apa? Huruf mudhara'ah. Huruf mudhari' pun tak apa. Nak cakap huruf mudhari'. Huruf mudhari' tu lagi senang. Tak apa. Huruf mudhari' itu memang dia berbaris fathah ke? Semua? Biasanya lah. Tak juga. Kadang-kadang. Dia boleh jadi baris dhammah juga. Selalunya fathah. Selalunya. Nanti kita kan, kalau kita, tak apa. Kalau kita nak cuba dengan huruf mudhara'ah yang lain. Contohnya saya kata gantikan perkataan aqulu ni, gantikan dengan nun. Dia bunyi dia macam mana? Dengan siapa? Nun. Dengan huruf mudhara'ah nun. Alif tu. Jadi huruf ni yang kita gantikan. Dia akan jadi naqulu. Naqulu. Tukarlah. Jadi FR tu jadi K lah pula. Kami. Fi'il mudhari' kami mengatakan. Macam tu. Okay, kita cuba nazalna. Nazalna. Fi'il madi ke fi'il mudhari'? Fi'il madi. Fi'il madi dia bersambung dengan kami. Kami. Dia bersambung dengan kami. Jadi terjemahkan. Telah menurunkan oleh kami. Oleh kami. Tu saya buat short form je. Telah menurunkan oleh kami. Ahsan tu. Kana. Fi'il. Kita tengok tingkat atas ke tingkat bawah? Tingkat atas. Fi'il madi. Fi'il madi apa? Dia bukan majhul sebab fi'il ni terjemahan dia adalah. Jadi nakis. Nakis. Kalau dia tak ada tambahan belakang dia, maknanya di akhir ni tak ada nampak ada bersambung dengan dhamir, bersambung dengan ganti nama. Jadi kita terus kata terjemahan dia ialah Adalah ia. Betul. Adalah ia. Masya-Allah. Kutiba. Fi'il madi ke fi'il mudhari'? Kita establish yang tu dulu. Madi. Kalimah 3 huruf kan. Lepas tu madi majhul ke ini bukan nakis, jadi kita nak tentukan majhul ke bukan. Maklum ke majhul? Jadi majhul. Kalau bukan maklum ialah majhul. Sebab apa? Ada UI. Dia dah jadi UI. Terjemahkan. Macam mana kalau kita tahu dia majhul? Terjemahannya macam mana? Telah diwajibkan ia. Betul. Telah diwajibkan ia. Okey. Ahsan. Alright. Unzila. Fi'il apa? Madi ke mudhari'? Kita tengok atas ke bawah dulu. Fi'il madi. Sebab apa? Sebab akhir dia ni fathah. Biasanya. Lepas tu dia kalau dia mudhari', kalau kita macam confuse lagi kan, kita nampak ni hamzah ni. Mesti dia baris dia ni mudhari'. Tapi kita tengok baris akhir. Kalau baris akhir dia fathah, maknanya ni sebenarnya kata dasar dia memang dia asalnya ni 4 huruf. Asal dia anzala. Tapi sekarang dia dah jadi UI. UI tu fi'il madi lah.
Jadi terjemah dia, bukan terjemah. Fi'il madhi majhul. Bila dia dah bertukar dah. Sepatutnya dia anzala. Tapi dia sekarang dah jadi unzila. Sebelum akhir tu dia jadi baris kasrah. Jadi unzila. Jadinya terjemahan dia? Ia Telah Sebab dia madhi. Telah diturunkan. diturunkan. Ya. Telah diturunkan. Betul. Teacher, kalau dia fi'il madhi saja dia jadi macam mana kalimah tu? Anzala. Anzala. Kalau dia madhi saja, anzala. Dia asalnya ni lah. Kalau anzala ni FD. Jadi kalau FD maknanya kita tahu pelaku dia ia, kita tak bubuh. Itu the asal. Perkataan asal. Anzala dia 4 huruf. Itulah masa awal-awal tu kita belum sampai lagi kat situ. Dalam modul 2 nanti kita akan belajar. Tapi maknanya asal dia mula-mula 3. Sebenarnya 3. Ini kita boleh melihat fi'il tu daripada sudut, kita sedang melihat daripada sudut masa. Ini yang kita belajar modul 1 ni. Nanti dalam modul 2 kita akan belajar melihat fi'il dari sudut bilangan huruf. Dia boleh dibina dengan bilangan huruf 1 ni 3. Nazala ni 3. Ni sebenarnya kata dasar dia lah. Itu semua sekali kata dasar. Tapi bila ditambah dengan 1 huruf, contohnya tambah hamzah dekat depan. Ni tambahan. Ini dia jadi 4. Dipanggil 3 tambah dengan huruf tambahan. Dia akan sedikit mengubah maksud perkataan tu. Contoh kalau nazala dia turun, telah turun oleh ia. Kalau nazala ni telah turun oleh ia. Kalau dia jadi dia tambah 1 huruf macam ni, dia tambah 1 huruf hamzah dekat depan, dia jadikan benda tu macam transitif. Mana dia perlukan objek. Anzala maksud dia telah menurunkan oleh ia. Macam tu je. Okay, for now kita jangan kalau orang Indonesia kata apa, jangan repot-repot kan. Tak apa. Jadi kalau tadi Puan Suhana tanya, asal dia mesti 3 huruf. Jadi kalau yang 4 huruf tu pun akhir dia mesti baris fathah juga. Yang akhir dia tu. Kalau fi'il madhi ni asal dia. Biasanya di awal dan di akhir berbaris fathah. Okey. Maksudnya tak kisah dia tu berapa huruf. Ada juga yang tak tapi tak semua. Yang itu dia ada pattern dia sendiri. Pattern dia tu kalau kita dah tahu je dah tak susah. Sekarang ni kita nak tengok yang basic sekali. Tapi kebanyakannya ya. Tak kisahlah apa dia di awal dan di akhir berbaris fathah. Kita jangan yang pengecualian tu nanti kita jumpa dia senang. Sekarang ni kita tengok yang banyak, yang common, yang biasanya macam itulah. Okey saya padam. Apa beza turun dengan menurunkan? Ada beza? Saya menuruni tangga dengan saya menurunkan tangga. Beza kan? Macam itulah. Beza dia ada sikit je. Ada kali kita jumpa perkataan ni. Perkataan ni memang perkataan yang banyak dalam Quran. Kadang-kadang dia dalam bentuk nazala. Jadi dia adalah, bila tambah sikit adalah maksud dia beza. Macam kita cakap perkataan dalam bahasa kita pun ada macam tu juga ya. Bahasa namanya macam itulah. Contoh macam kalau kita kata tambah isteri. Memperisteri. Dia dah jadi maksud dia lain sikit. Asal dia memperisterikan. Maksud dia dah lain lagi. Tambah sikit. Macam itulah. Beristeri. Maksud dia lain. Gitulah maksudnya yang bila kata tambah-tambah huruf tu. Tapi macam kita tu dalam satu perkataan.
Kita nak faham, kita nak terangkan panjang. Tapi kalau dalam bahasa Arab ni satu perkataan tu, tambahan-tambahan huruf tu dia ada makna dia tersendiri. Satu je kalimah. Okey, kita pergi ke terusnya pada perkataan ni. Bila rasa macam susah kan, tak apa, KIV tinggalkan dulu, sleep on it, don't worry. Kita buat yang Allah bagi kat kita ni. Maknanya yang ada di depan kita ni kita buat dulu. Kita jangan worry yang mendatang, jangan juga kita bersedih dengan yang lepas. Sebab itu doa yang saya selalu sebutkan di awal kelas tu, iaitu doa menuntut ilmu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Yang pertama kita minta pada Allah, jadikan kita dapat ambil manfaat. Ya Allah, jadikan aku dapat mengambil manfaat apa yang dulu. Daripada apa yang dulu engkau ajarkan aku. Sekarang ni, ajarkan kita, kita minta Allah, ajarkan kita apa yang bermanfaat untuk diri kita. Yang paling bermanfaat, yang paling useful, yang paling kita boleh guna. Jadi, Allah lebih tahu kita perlukan apa daripada kita sendiri tahu apa yang kita perlukan kan. Maknanya Allah lagi tahu. Jadi kita belajar yang sekarang. Apa yang Allah hadapkan depan kita. Kita belajar yang tu. Kemudian, wazidna ilma. Kita mohon juga kepada Allah tambahkan pada kita ilmu pengetahuan. Jadi ilmu yang mana? Iaitu ilmu yang mendekatkan kita pada Allah. Ilmu yang kita tahu. Jadi kalau sekarang ni, boleh jadi kalau kita tak dapat tu, benda tu belumlah ada keperluannya pada kita. Kalau kita perlu, pasti Allah bagi. Dengan sesuai dengan usaha kita untuk mendapatkan sesuatu tu. Allah dia takkan sia-siakan. Itu yang cakap awal tadi tu. Jadi apa yang kita jangan worry yang depan, jangan worry juga yang belakang. Yang penting kita buat apa yang Allah bagi pada kita sekarang. Kita faham yang ni dulu, cukuplah insyaAllah. Nanti akan bertambahlah pengetahuan tu untuk kita pergi ke depan. Kita nak buat bekal kita ni untuk masa yang akan datang tu. Jadi kita kena tahu yang ni dulu, yang ada depan kita ni dulu, baru kita ada satu bekalan, ada satu keyakinan kita boleh melangkah untuk modul yang berikutnya. InsyaAllah ta'ala. Baik, a'lamu fi'il apa? Mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' pula, tanda yang paling glaring dia, satu, dia ada huruf mudhara'ah. Kedua, baris akhir tu. Baris akhir dhammah. Dia punya baris asal. Baris asal dia dhammah. Jadi a'lamu fi'il mudhari'. Apa dia punya pelaku? Kalau kita nampak di situ, pelaku dia apa? Aku. Jadi terjemahkan. Aku Okey. Mengetahui. Betul. Aku mengetahui. Kalau fi'il madhi baru kata telah. Asal madhi je kita kata telah. Kecuali fi'il nakis. Kalau ni tak ada telah. Terus je pelaku tu kita kedepankan. Okey, seterusnya yudlamuna. Fi'il apa? Mudhari'. Fi'il mudhari'. Kita kata dia fi'il mudhari' sebab kita nampak ada huruf mudhara'ah. Ya, betul. Kemudian kita tengok dia mudhari' majhul ke maklum. Sebab ada, kita tengok dia punya baris depan, huruf awal dan juga sebelum akhir. Yang dikatakan sebelum akhir tu mestilah yang asal ni tadi, yang 3 ni. Dha, lam, mim. Jadi mana dia? Terus nampak. U-A. Jadi terjemahan dia? Majhul. Mudhari'. Fi'il mudhari' Maklum. majhul. Jadi kalau fi'il mudhari' kita kedepankan dia punya pelaku. Mereka dianiaya. Betul. Mereka dianiaya. Mereka dizalimi. Satu lagi perkataan yang lebih mudah lah. Mereka dizalimi. Ustazah, yang ni majhul. Majhul. Mudhari' majhul. Tu kita dah tanda tadi tu. Warna merah. Dia mudhari' tapi mudhari' apa? Mudhari' majhul. Macam mana kita nak tentukan? Kita tengok baris. Baris dia dah depan ni dah jadi dhammah.
dan sebelum akhir berbaris fathah. Macam mana kita nak tentukan? Ini bukan baris akhir, ini bukan huruf yang baris akhir. Ini nak menunjukkan dia ni adalah waw ni menunjukkan dia adalah jamak ni. R ni, mereka. Yang ini menunjukkan mudhari'. Jadi baris sebelum akhir pada kalimah kata dasar dia jugalah. Kalau maklum macam mana untuk mereka ni? Macam mana? Kalimah. Jadi dia ni baris fathah. Kita ambilkan warna lain ya. Kalau maklum, yal-limuna. Mereka menzalimi. Yuzlamuna, mereka dizalimi. Banyak kan kita jumpa perkataan tu. Ya. Jadi yazlimun banyak, mereka menzalimi. Macam itulah. Mereka dizalimi. Lalu Allah cakap dalam ayat macam bunyi dia, tidak mereka dizalimi, bahkan mereka menzalimi. Macam itulah. Selalu kita nampak tu. Kalau mudhari', kalau madhi lainlah sikit. Okey. Baik, seterusnya yurja'una. Fi'il mudhari'. Okey, kita dah kenal pasti mudhari'. Kemudian kita tengok maklum ke majhul? UA kan? Majhul. Jadi majhul. Ahsan. Yurja'un terjemahkan Mereka dikembalikan. ya, betul. Jadi kat sini kita pun nampak sebab ada waw tu, kita tambahlah mereka dikembalikan. Yarji'una. Ini fi'il apa? Fi'il mudhari'. Ya. Jadi terjemahan dia Mereka kembali. okey. Kita ke depan kan. Mereka kembali. Okey, kita pergi yang bawah. Dengan yang tadi, teacher. Satu majhul. Sama. Satu majhul. Yang ni. Yang ni maklum. Macam sama je, tengok baris. Cuba sebut. Satu lagi Quran ni, kita belajar terjemahan pun, kita kena sebut kalimah tu yang dalam bahasa Arab tu. Jangan kita tengok je. Kadang kita tak dengar. Kita tak dapat dengar diri kita. Macam solat kan? Dalam solat yang diterima mesti solat tu dalam bahasa Arab. Dan solat mesti bunyikan. Tak boleh kita mulut kita ketap aja tengok macam situ, tak boleh. That is not considered as solat. Jadi solat tu kena sebut. Baca Fatihah tu kita sendiri, paling tidak kita sendiri kena dengar. Kalau kita bukan imam, kita solat sendiri. Jadi sama juga ni. Kena sebut. Sebab boleh sebut baru perasan. Yarji'una dengan bezakan dengan yurja'una. Okey, kuntum fi'il madi ke mudhari'? Establish yang tu dulu. Madi. Tapi madi apa ni? Madi nakis. Jadi kalau tak ada tak pelaku dia? Boleh nampak tak pelaku dia? Tum. Jadi tum apa? Kamu semua. Kamu semua. Jadi adalah kamu. Adalah kamu semua. Kalau kita tak nak cakap kamu semua tu, kita ni KS tu nak bezakan kamu dengan kami je. Tapi kalau kita dah tulis, tak apa. Kita tulis kamu je pun cukup. Adalah kamu. Kamu menunjukkan ramai. Engkau satu. Kamu berdua lah. Baik. Zuyina. Ni U. Fi'il madi. Sebab akhir dia tu baris fathah. Tapi fi'il madi majhul. Terjemahkan telah dihias ia. Telah dihiasi ia. Masya-Allah. Yukhaffafu. Fi'il mudhari'. Betul, sebab nampak ya ni kan. Okey, majhul ke maklum? Majhul. Okey, majhul. Jadi terjemah dia?
Oh, iya Ia betul. Ia Dia diringankan. Ia diringankan. 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 Macam itulah. Ia yukhaffafu, ia diringankan. Takunu. Fi'il apa? Okay, ada Fi'il huruf madhi nakis. ta. Okey, ni Ada fi'il ta. mudhari'. Mudhari'. Mudhari' apa? Mudhari' majhul. Tak boleh majhul sebab ni fi'il nakis. Nakis. Mudhari' dah betul. Tapi dia bukan majhul. Sebab fi'il nakis tak boleh jadi majhul. Okay, jadi boleh perkataannya jadi ataupun adalah juga. Nanti kita letak dia punya pelaku. Tak, Jadilah. kalau tak, engkau. Jadilah engkau. Bukan jadilah engkau. Engkau menjadi. Kau menjadikan. Menjadi. Bukan menjadikan. Dia adalah. Kau menjadi. Bukan adalah. Engkau menjadi ataupun engkau adalah. Kau menjadi adalah. Okay. Ataupun lebih senang cakap adalah lah. Engkau menjadi ataupun engkau adalah. Oh, adalah. Fi'il nakis ni macam itulah, dia tak ada, kita tak payah nak fikir sangat dia punya content word tu. Dia adalah aja pun tak apa. Uji betum. Madi. Madi betul sebab nampak tum kan kat belakang dia. Lepas tu Betum. jadi madi majhul. 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 Lepas tu dia terjemahan dia Kamu. telah Mereka. Telah Jawab kamu. dijawab kamu. Dijawab dia. Telah dijawab kamu. Qila. Qila daripada qu'ila. Fi'il madi. 3 je. Huruf dia tetap 3. Qila. Jadi fi'il madi. Cuma dia bukan maklum. Maka dia adalah majhul. Kita boleh nampak dekat situ kan. Qila. Jadi qila Telah dikatakan. telah dikatakan ia. Telah dikatakan. Teacher, Kanu, ya. boleh tak kalau kita kata kalau kita dah tahu sama ada dia ni jenis madi ataupun mudhari' tu kan? Okay. Kalau dia bukan nakis, dia adalah sama ada maklum ataupun majhul. Boleh? Boleh gitu. Boleh tengok. Tapi dalam musamu bayina tu kita bagi jawapan dia kat bawah. Maknanya kita tahu daripada sini. Kalau tak ada M tu maknanya dia memang maklum lah. Maklum lah. Ini macam ni contoh. FD. Dia tak ada pun cakap M kan. Dia tak ada FDM. So kita tahu dia adalah fi'il madi. Siapa dia punya pelaku? Engkau. Jadi terjemahan dia telah memberikan nikmat oleh engkau. Ni kata dasar dia an'ama, nikmat. Kalau perkataan yang dia punya keyword dia nikmat ni. Macam tu. Yang ni UA. Tapi kalau un'imta, dia akan jadi telah diberi nikmat engkau. Tukar je kalau ada di FM. Okey. Kanu. Adalah mereka. Jadi adalah mereka tu fi'il apa? Nakis. Fi'il madi nakis. Nakis. Adalah mereka. Ni pun kita tahulah. Macam mana kita tahu mereka tu? Sebab sebelah dia ni ada waw. Jadi mereka. Waw tu tunjukkan banyak. Jamak. Yunsaruna. Mudhari'. Betul. Jadi Depan. So dia mudhari' majhul. Siapa dia punya pelaku? Can see. Wow. Ya. Mereka. Jadi terjemahan dia kalau mudhari' majhul mestilah terjemahkan letak dia punya pelaku naib fa'il dekat depan. Mereka ditolong. Ya, mereka ditolong. Kemudian turja'u
huruf dal ain. Fi'il mudhari'. Nama juga UA. UA. Tengok UA. R. Majhul. Lepas tu baris akhir domah. Jadi macam tu je. Jadi mudhari'. Ya, mudhari' majhul. Siapa? Pelaku tu. Ain dia engkau. Engkau, betul. Ta kan? Ta. Engkau. Terjemahan? Engkau Engkau Dikembalikan. Engkau dikembalikan. Betul. Turja'ul umur. Ia dikembalikan. Dia boleh dia kongsi juga ni. Turja'u ni dia berkongsi dengan kalau dia perempuan. Dia berkongsi. Ta tu untuk perempuan juga. Dia bukan ta tu tunjukkan mudhari', tapi maksudnya dia ni berkongsi. Kalau ia, kalau kadang kita tengok terjemahan dia, ia dikembalikan. Dia masih majhul. Bererti yang ini perempuan. Kalau ada macam tu dia punya F R M sebelahnya perempuan. Fi'il mudhari' majhul perempuan, ia dikembalikan. Mesti kita akan belajar lah benda tu. Jadi ia ni. Ia dan engkau ni yang kita punya dia exchange tu. Dia share. Ta di awal kalimah, huruf akhir berbaris dhammah. Kita kena tengok konteks lah. Ada kala basically semuanya engkau. Tapi bila kita tengok dalam ayat, kadang-kadang boleh jadi ia. Bergantung kepada naib fa'il tu. Kalau naib fa'il tu perempuan, dia kena jadi ia lah. Ia. Ya? Faham. Tuqbalu. Mudhari'. Fi'il mudhari' majhul. Siapa dia punya pelaku? engkau. Engkau ataupun Ia perempuan. ia perempuan. Boleh jadi dua. Jadi tapi terjemahan dia yang sebenarnya, bukan yang sebenar, maksud saya kita nak terjemah, yang penting kalau majhul kita taruh Engkau. di. Naib fa'il di imbuhan di. Tapi yang ni selalu kita jumpa perkataan tuqbalu ni ia diterima. Ya. Perempuan. Kalau tu ia diterima. Ataupun ia pun boleh juga. Ini kalau perempuan lah. Tambahan pertambahan pengetahuan lah. Tambahlah ilmu sikit. Okey. Kutilna fi'il madhi ke mudhari'? Satu ke dua? Fi'il madhi majhul. Kan? Majhul kan? Okey, jadi telah dibunuh kami. telah dibunuh kami. Betul lah. Betul. Yakin. Kami. Sekejap Okey. Kemudian yukfaru. Mudhari' majhul ke? Majhul. Bukan. Majhul. Siapa dia punya naib fa'il? Ia. Soalnya adalah bukan mereka. Mereka. Oh ya, mereka. Ya, mereka. Sebab Ya. ada? Wow. Ya, jadi kita terjemahkan Mereka mereka dihilangkan atau mereka diingkari. Boleh juga. Tapi biasanya maksud perkataan kafar tu, kufar tu hilangkan, hapuskan pun ada asal dia. Yukfaru, mereka dihilangkan. Okey. Takunu. Fi'il madhi ke mudhari'? Mudhari'. Mudhari'. Jadi mudhari' apa ni? Nakis. Ahsan. Mudhari' nakis. Jadi kalau takunu, ni sepatutnya bukan menjadi ni. Sepatutnya tulis adalah kan? Adalah. Betul lah ni. Jadi siapa? Ia menjadi. Ia menjadi ataupun ia adalah.
Ia pun boleh ni kalau dia perempuan, kalau ataupun engkau. Kan macam kita tengok, Engkau? kita kena tengok. Engkau menjadi takunu. Macam tadi, dia ni macam yang perkataan yang ta tadi tu. Tu kebalu ni, turja'u ni. Dia ta tu dia kongsi. Dia kadang-kadang engkau boleh ataupun perempuan, ia perempuan. Okey. Jadi kat sini takunu engkau menjadi ataupun ia menjadi. Ataupun engkau, kalau engkau ni lelaki lah. Kalau ia ni maknanya perempuan. Tapi dia punya form sama. Form dia memang takunu. Ta di awal kalimah, huruf akhir berbaris dhammah. Baik. Nah, ni kalau nak menunjukkan lelaki ataupun perempuan. Yang biru tu. Okey, uhilla. Uhilla. Madi, betul. Fi'il madi, majhul. Fi'il madi, majhul. Jadi terjemahan dia? Telah dihalalkan ia. Aku. Tak boleh aku sebab Pak Madi. Madi. Dihalal siapa? Ia. Uhilla telah dihalalkan ia. Dia asal dia ahalla. Halal. Ahal. Telah dihalalkan ia. Uhilla. Telah dihalalkan ia. Okay, you meet. Ia memati. Mudarik. Mudhari'. Mudhari' biasa je. Mudhari' ni. UI. Tapi dia bukan dia fi'il mudhari'. Ia mematikan. Mematikan. Ni dia tengok dia punya pola ni. Ia mematikan. Bukan dia dimatikan. Ada juga yang ia mematikan. Dia mematikan. Kalau dia ni dia ada pola dia. Dia nombor 4. Jadi jadi yumi tu. Kalau ia mati mudhari' dia jadi yamu tu. Sebab kata dasar dia, bila belajar kata dasar dan perubahan kata dasar ni kan, ni bukan wazan tu lah. Jangan risau pasal wazan lah. Wazan tu nanti modul 3. Cuma saya nak cerita dia perkataan ni je. Dia kadang ada juga dia beza-beza sikit lah dalam Quran tu. Boleh dikatakan exception ataupun dia ada pattern dia, kalimah tu pelanggan pelajaran morfologi ataupun saraf. Belum lagi. Cuma kat sekarang ni yang yumi tu ni ia mematikan. Fi'il mudhari' biasa. Baik, habis dah? Masya Allah, dah habis. Ada soalan? Dah habis latihan, bukan dah habis pelajaran. Okey, jadi kita dah faham tentang apa yang kita belajar pada hari ini ialah tentang fi'il kan. Daripada semalam kita belajar tentang fi'il, kita belajar tentang fi'il tu terbahagi kepada apa. Mari kita recap sikit. Kita recap sikit. Fi'il ni kita boleh lihat dari sudut masa. Kita boleh tengok dia. Fi'il kita boleh pecahkan dia mengikut masa. Jadi pecahan fi'il mengikut masa. Yang saya buat sekarang ni, ni pecahan fi'il mengikut masa. Okey. Satu, masa madi. Maksudnya dalam bahasa Melayu kita selalu tulis tadi tu madi je. Okey, madi maknanya kala lampau. Yang penting kita boleh terjemah kalau kita dah kenal tu. Jadi terjemah dia ialah telah ... oleh, ni yang asal. Oleh siapa? Pelaku tu berubah.
Kemudian kalau ikut masa kedua, mudhari'. Fi'il mudhari'. Mudhari' ni mudhari' kala ataupun masa. Sama saya cakap dalam sebelum ni nota saya cakap masa. Teacher ni tukar-tukar lah. Masa kini ataupun masa depan. Okey. Jadi kalau terjemahan dia, kita letak mudhari' ni makna berlaku. Saya buat macam ni lah, berlaku. Saya nak kata. Okey, berlaku dulu. Maknanya lepas tu baru kata kerjanya. Jadi mudhari' ni tanda dia senang. Nak nampak ada hamzah, nun, ta ataupun ya di awal. Ada huruf. Ni kalimah yang dasar ni, 3 huruf ni. Ni kalau kenapa saya buat 3 titik ni? Nak menunjukkan kata dasar tu ada 3. Jadi terjemahan kita terus berlaku kata dengan perkataan dia. Okey. Lepas tu huruf akhir tu berbaris dhammah. Itu tanda dia. Kalau kita nak tahu fi'il mudhari'. Berlaku tu nanti boleh bertambah kemudian lah. Jadi bila kita terjemah pelaku tu kita kedepankan. Kalau ikutkan dia kan boleh ada pelaku dekat di akhir. Contohnya macam ni. Waw, nun di fathah. Jadi kita bila terjemah kita kedepankan pelaku tu. Pelaku ... Kalau mereka ke yang lain tu tak nampak. Dia mereka, kamu berdua boleh nampak. Okey, mudhari', lepas tu fi'il amar. Ni recap je. Fi'il amar. Kita selalu kata fi'il amar. Fi'il amar ni untuk masa depan dan juga ataupun kata perintah. Boleh 2. Jadi kalau ni pula terjemahan dia macam mana? Perkataan itu, kata dasarnya, lepas tu tambah lah, bukan adalah lah oleh tu pelaku. Dekat sini pelaku dia. Pelaku dia 2 je. Kamu atau engkau, atau kamu berdua, atau yang tu je untuk ganti nama diri kedua sahaja. Apa dia? Ini maksudnya ganti nama diri kedua. Okey. Ya, ada soalan ke? Nak tahu tentang fa'il amar ni pecahan. Fa'il larangan dekat mana? Di sini juga ke? Itu kita dah cover masa kita dalam harf. Tapi Jadi fa'il juga. Kata kerja juga. Sebab ada harf tu yang menyebabkan dia jadi kata kerja lah. Dia tetap asal dia mudhari'. Ni kita tak kata larangan lah. Lam. Tak apa, jangan tu. Kita tak sebut tu, kita dah sebut masa awal. Bila ada la, tu tak apa. Okey. Jadi dia jadi larangan lah. Tu nanti dulu. Saya belum ajar yang macam tu. Okay. Nanti kita jumpa, kita dah buat. Kita belum lagi. Saya dah kita okey. Asalnya kita belajar dulu macam mana? Kita belajar pecahan kalimah kan? Okey, ni recap sikit. Kita recap lagi pecahan kalimah. Jadi kita belajar ada pecahan kalimah terbagi pada 3, betul tak? Betul. Ya. Okey, iaitu Harf. sekejap saya buatkan gambar rajah dia. Saya buat ni tak adalah dia cuma dia live sikit lah. Dia tak adalah cantik macam nota asal tu kan. Jadi kita ada perkataan harf. Kemudian kita belajar tentang isim. Kemudian kita belajar tentang fi'il. Jadi kita dah buat dah. Jadi dalam harf tu kita dah tengok harf ada 2. Kata tugas dengan kata sendi. Dan kata sendi. Jadi kata tugas tu ada tugas-tugas dia lah. Satu tugas dia tu
menjazamkan satu tugas tu. Sab, jazam. Dia ada huruf jar. Lepas Jar. tu ada huruf Nasab. nasab dan huruf Jazam. jazam. Jadi kita dah tengok beberapa yang sangat selalu kita jumpa kan. Kita pun dah tahu nak terjemahkan. Maknanya kalau kita lupa kita boleh tengok nota semula. Manakala kata sendi pun ada beberapa yang selalu kita jumpa. Ada kita kena refer balik senarai kita tu. Kata sendi macam harf yang banyak. Harfu ataf, harfu nafiyah, nafi. Dia bukan nafiyah, bukan nahiyah. Kalau nahiyah dia dekat sini, jazam, huruf jazam. Kita dah belajar yang tu. Dan ada banyak lagi ni, dan lain-lain. Ni saya tulis je kat sini, dan lain-lain. Okay, DLL ni bukan kod untuk harf, tapi kod untuk saya. Kata dan lain-lain. Dan isim pun kita dah belajar. Daripada isim, bila kita kenal je isim, melalui tanda isim, kita tahu bentuk isim. Kita boleh tahu jantina isim. Kita dah buat dah. Kemudian kita tahu golongan ataupun bilangan isim. Jadi bila kita nampak ni, nanti kita akan belajarlah. Maksudnya, bila kita nak terjemah. Kita ingat objektif kita punya kelas ni modul 1, kita kenal kalimah dan kita boleh terjemah. Bila kita dah belajar, kita berikan perhatian masa kita buat harf ni, nanti kita terjemah je dulu, kita akan nampak perubahan-perubahan tu berlaku tu. Ya. Kemudian fi'il pun kita dah cover. Maknanya kita dah buat fi'il mengikut pecahan fi'il mengikut masa. Saya tak ajar lagi pecahan fi'il mengikut bilangan huruf walaupun saya dah sebut. Tetapi sebab kita concentrate dulu. Fi'il ni kata kerja ataupun perkataan kata kerja yang terikat dengan masa. Isim bukan. Dia punya definisi tu adalah masa kita buat mula-mula tu. Jadi fi'il terbahagi kepada 3. Fi'il madi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amar. Jadi macam mana nak terjemah kalau kita dah tahu dia fi'il madi? Satu, kita ada kod. Kita kata FD tu fi'il madi lah. Fi'il mudhari' fi'il mudhari' lah. Fi'il amar, FE lah. Macam tu kan. Jadi kalau kita nampak ni, telah. Yang ni yang penting tu. Madi sebab dia terikat dengan masa lampau. Kalau mudhari' kita letakkan pelaku dekat depan. Maknanya aku ke, ia ke. Yang kita dah buat dah. Ia kata kerja dia. Tak ada letak telah. Kalau amar ni, perkataan tu kita akan tambah lah oleh engkau. Telah oleh. Dia ada engkau ataupun kamu berdua yang kita belajar. Jadi inilah recapnya kita belajar tu. Jadi sekarang kita baru belajar kalimah. Kita sedang belajar kalimah. Maknanya kita tengok satu persatu. Kalimah tu kita kenal. Ni apa ni isim ke fi'il ke harf? Ini apa? Kalau fi'il kita nak terjemah mesti ada masa tu. Kalau isim kita terjemah tak payah masa tu. Tapi kita kena tentukan sama ada dia, bentuk dia, jantina dia, bilangan dia. Kalau harf pula dia kita macam kena hafal sikit. Kita nampak je ada tak dia menukarkan sesuatu selepas dia. Jadi macam ni huruf nasab ni apa dia? Mana pada huruf nasab yang paling banyak kita jumpa dalam Quran? Yang tu je. Kalau kita selalu jumpa, selalu buat, kita insya-Allah kita boleh ingat. Ya. Jadi contoh yang kiranya dah selesai tu, kalau kita dapat faham ni konsep ni semua, kita dah boleh bergerak kepada pelajaran berikutnya. Ni kalimah-kalimah ni sebenarnya dia akan membentuk ni kalimah yang kita belajar. Satu kalimah, kita akan nampak ayat pula. Gabungan ayat tu adalah disebut dalam bahasa Arab kita sebut ayat kan. Tapi kalau bahasa Arab disebut sebagai jumlah. Gabungan-gabungan kalimah ni akan menjadi jumlah. Okey. Dah bersedia masuk pelajaran baru? Okey. InsyaAllah kita masuk besok. Jadi kat sini daripada kalimah, mula kita belajar huruf kan? Kita belajar harf ataupun huruf. Daripada huruf tu kita nampak dia tu ada fungsi. Ni huruf yang saya maksudkan ni memang betul-betul huruf dalam Quran lah. Hamzah, huruf apa tu?
huruf hijaiyah daripada alif, Ya. huruf hijaiyah daripada alif sampai le ya. Alif sampai ya. Jadi gabungan huruf-huruf ni membentuk kalimah. Kadang-kadang 3 huruf je. Contoh sajadah, sin, jim, dal. Tapi membentuk kalimah. Bila kita gabungkan dia jadi sajadah. Ni kalimah. Macam mana nak sambung tu kita tak payah risau. Kita tak payah risau nak tulis sebab kita tengok Quran semua dah tertulis dan baris pun dah ada. Jadi kita kenal kalimah tu. Okey, ni kita nampak ni. Kita nampak ni contohnya. Kalimah ni apa ni? Isim ke fi'il ke harf? Tu kita dah belajar. Oh, ni kita tengok tanda dia. Ya, dia ni kalau dia ada fathah. Fathah di akhir kalimah dia ni fi'il lah. Macam tu kan kita dah belajar melalui tanda-tanda dia. Daripada kalimah ni kita bergerak gabungan kalimah contohnya gabungan kalimah contoh saya nak tulis. Maknanya gabungan isim ada, fi'il ada ataupun harf pun ada, dia menjadi satu ayat ataupun jumlah. Daripada harf dia jadi jumlah. Jumlah ni dalam bahasa kita kata ayat, dalam bahasa Inggeris kata sentence. Okey. Jadi jumlah lah. Makna gabungan. Contoh kataan sajadah Muhammadun. Artinya sajadah Muhammadun. Ni satu jumlah lah ni. Ni satu ayat. Dapatlah jadi jumlah. Jadi ayat ni adalah ataupun jumlah ni gabungan fi'il, gabungan fi'il dan isim. Ini isim. Macam tu. Jadi kita dapatlah macam itulah kita belajar. Jadi bila kita nampak ni macam mana kita nak terjemahkan. Okey, cuba bayangkan. Sajadah kita terjemah apa selalunya? Mati. Sujud. Kita tak kisahkan vocab tu biasa kita beri. Jadi kita nak terjemahkan tu mengikut kaedah nahu sebab dia terikat dengan masa, maka masa tu penting bila kita terjemahkan. Jadi kita kata telah sujud. Macam mana kita terjemahkan? Kalau sejak sujud, telah sujud oleh ia. Lepas tu Muhammad ni kita nak cakap macam mana? Terjemah je lah. Muhammad. Telah sujud oleh Muhammad. Dapatlah satu ayat dah. Lengkap dah. Macam tu lah. Belajar jumlah tu. Takkan tak boleh terjemah Muhammad kan? Jadi terjemahkanlah Muhammad tu. Yang ni. Jadi maksudnya dari situ. Jadi kita jangan takut sangat. Kita nampak ni. Sebenarnya saya dah boleh terjemah. Betul? Bolehlah ada sedikit. Bukanlah sampai kita dah boleh tiba-tiba je belajar umur 21 ni satu Quran ke. Belumlah lagi. Tapi permulaan. Nanti kita nampak contohnya. Kita kata, okey, contohlah kita tahu harf ni kan. La. La. Lepas tu lepas dia ada fi'il. Kalau lepas dia ada apa? Tulis. Silap. Okey. Kita dah tahu dah. La ni terjemahan dia apa? Nafi. Tidak. Dia kita terjemah apa? Masa kita belajar harf. Kita belajar harf tu kita kata apa lah? Dia harf apa? Dia harf ataf. Ataf. Dia kata sendi. Dia kata sendi. Dia yang ni. Dia bukan kata tugas yang ni. Janganlah. Dia bukan kata huruf jazam ni kata sendi. Bukan jangan. Melainkan. Bukan jangan. Itu tu maknanya kita lupa kalau melainkan ilah. Tidaklah. Tidak. Tidaklah. Betul. Tidak ataupun tidaklah. Tidaklah. Bukan jangan. Okey. Kenapa bukan jangan? Nanti kita kan tak buduna.
Apa dia ta'buduna? Kita tengok balik semula. Ada ta. Jadi dia mudhari' ni. Lepas tu ada wow. Jadi kata dasar dia apa dia? Kata dasar ain badal. Kita dah tahu maksud dia tu apa. Sebelum ni kita dah buat beberapa kali. Jadi terjemahan kita, siapa ni? Ada wow. Lepas tu ta di awal kalimah. Ada Kamu. ta. Kalau mereka, ya. Kamu Ta. semua. Jadi Bukan kamu. kau. Betul. Kamu. Dia tak boleh engkau. Kalau engkau dia dhammah je. Ada wow. Ada tambahan wow kan. Kalau ada tambah wow kat belakang tu kan banyak. Dia kena rujuklah balik nota tu. Kita memang buat silap. Kita baru sangat belajar. Tak apa. Yang penting jangan give up. Kamu mengabdikan diri. Ni dah jadi satu ayat lah ni. Mengabdikan diri. Cuma ni mungkin tak lengkap lagi. Sebab kena ada satu lagi perkataan. La ta'buduna ma'abud. Apa? La ta'buduna ma'abud contohnya. Dalam suratul kafirun tu kan. Kita bolehlah tengok Quran terus. Nak tengok kita dah boleh ke tidak terjemah. Kita ingat. Okay, saya tengok tulis. Kita buat contoh ni. Ambil salah satu je dulu. Ni kenapa tak boleh? Nak buka dia. Thumbnails. Okay. Okay, contoh. Ambil sikit-sikit je. Ni tak ada kan? Nah, kita dah banyak kan kita dah belajar. Contoh saya ambil sikit je bahagian ni. Ni kita dah belajar ni. Wow. Apa dia terjemahan dia? Wa apa? Dan. Min apa? Min apa? Daripada. An-nasi apa dia? Dekat bawah tu dah ada dah. Vocab tu. Dan daripada manusia. Macam tu lah. Yang mana kita dah belajar, kita tinggalkan. Kita maksud saya, kita kosongkan lah. Nanti cuba buat. Man. Siapa yang? Orang yang. Kemudian, yaqulu. Ni fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Jadi kalau fi'il mudhari' kita terjemahkan, kita kedepankan dia punya pelaku. Kita terjemahkan. Yaqulu apa? Kita dah buat berapa kali dah. Semalam pun kita kata perkataan ni paling banyak dalam Quran. Iya, dia berkata. Ia berkata. Ya. Jadi ia apa? Ia berkata. Ia berkata. Amanah. Ni fi'il apa? Ni fi'il madi. Sebelah dia siapa? Pelaku dia siapa? Kami. Jadi macam mana nak terjemahkan? Amanah. Telah. Okey, bagus. Alah. Telah. Aman. Telah beriman. Beriman. Jadi oleh siapa? Oleh K. Oleh kami. Telah beriman oleh kami. B. Dengan. Kepada. Ni seeloknya kepadalah. Kepada Allahi. Allah. Wa. Dan B. Sama. Kepada al-yaumi. Hari. Ramai dah tahu kan? Perkataan ni selalu kita dengar. Yaumul akhirah, yaumuddin. Al-yaumi pada hari. Lepas tu al-akhir. Ini sama dengan perkataan kita. Ada persamaan. Akhirat ataupun yang kemudian. Yang akhir boleh. Yang kemudian pun boleh. Hari yang kemudian. Ya. SIF tu apa? Sifat. Kita belum belajar. Nanti kita akan belajar benda tu. Sikit lagi. Tapi kalau dah tanya tu, bolehlah bagi tahu. Sifat. Bila kita kata sifat, nampak dekat tanda bawah dia ni kata sifat, kita tambah yang. Hari kemudian boleh hari akhirat tak, teacher? Hari, sebab dia nak menunjukkan sifat,
Sebab dia dah kata dia sifat, jadi baik kita kata yang akhir, yang kemudian. Kalau kita kata hari akhirat, dia dah jadi macam satu kata nama khas lah. Jadi kena kata yaumul akhirah. Macam tu. Tapi kalau yaumul akhir, bil yaumil akhir, yang akhir ataupun yang kemudian. Macam tu lah. Jadi bila, macam mana teacher? Kenapa teacher tambah yang? Sebab ada SIF, menunjukkan sifat. Bila menunjukkan sifat, kita tambah yang. Terjemah itu nanti kita belajarlah kemudian. Tapi ni cuma nak kata, tengok ramai dah boleh, sebenarnya dah boleh terjemah. Yang mana kita dah belajar, contohnya kita tahu FR, FD, FDR, FDE. Tu benda tu dah permulaan yang membolehkan kita untuk menterjemah kalimah ni. Kalimah-kalimah dalam ayat. Okey, mulakan dengan Fatihah. Boleh mulakan dengan Fatihah untuk terjemah kalimah. Dah boleh dah start. Saya letak dekat sini. Hari ni saya letak ni lah. Saya kongsikan ya. Lepas tu, nanti insyaAllah esok kita masuk bahagian ayat jumlah tu tadi dengan lebih lanjut lagi. Ataupun yang ni saya tawakuf dulu. Saya tak payah buat dulu. Jangan buat dulu. Kita buat sama-sama lepas kita habis bahagian jumlah insyaAllah ta'ala. Baiklah. Jadi untuk hari ni, saya tak tahu moderator ada ke tidak. Mungkin tak dapat datang hari ni. Semuanya kebetulan ada urusan. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi saya ini ada. ada ya. Ada ya. Oh, masya-Allah. Baiklah, ada apa-apa nak tambah ke? Tak ada. Ada soalan? Tak ada. Kalau gitu saya tutup je lah majlis kita, boleh? Ya? Boleh. Okey. Jadi, tapi tak ada soalan Semua clear? Clear. Alhamdulillah. Clear SD ke clear? Clear as the day with the Masya sun. Allah. Masya Allah. Baiklah. Jadi ni semalam saya dah bagi kosakata fi'il ni. Jadi melalui kosakata ni kita boleh dah start dah untuk kita cuba-cuba. Okey, macam mana kalau kita tukar dia kepada fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' ni macam mana? Kalau qala ni. Kita ingat macam semalam ni saya buat sikit. Yaqulu, qul. Ni perkataan ni paling banyak dalam Quran. Perkataan qala ni. Berapa banyak kali dia keluar? 1618 kali. Takkan kita tak ingat lah. Maksudnya kalau kita baca tu dia sekali sikit je. Dia paling banyak tapi kita kerap jumpa. Jadi kalau kita nak ingat, okey, kalau fi'il mudhari' yang struktur dia qaf ataupun satu huruf, lepas tu tengah-tengah dia ada alif, macam mana boleh kita rujuk pada yang selalu ada ni, yaqulu, qul. Kan? Fi'il amar dia ni kenapa pula tak ada hamzah wasal? Kalau kita ingat lagi lah yang awal kita belajar tu. Kata ustazah, fi'il amar tu ada hamzah wasal, baris sukun. Tu saya kata kadang-kadang je. Tapi bila perkataan macam ni, qala ni, kenapa pula tak ada hamzah wasal? Kenapa pula terus jadi kul? Jadi ini apa yang tertera dalam Quran. Kalau Quran kata macam tu, kita ikut. Jadi kita jadi satu contoh kita lah. Kalau tengok binaan kalimah yang macam ni, dia punya fi'il amar terus jadi kul. Contoh macam aza kan, berlindung. Jarang jumpa perkataan tu. Ada perkataan lain yang lebih mudah. Kita selalu jumpa amana, sangat banyak. Amana, yu'minuna, amin. Tu. Jadi kita kat situlah kita boleh biasakan, kita cuba tengok, kita buat dan kita terjemah. Yang penting kita terjemah tu. Terjemah kita tu, kalau dia madhi, kita terjemah secara madhi. Kalau dia mudhari', kita mesti terjemah secara mudhari'. Macam mana kita nak kenal? Melalui tanda-tanda yang terdapat pada kalimah tersebut. Begitulah. Kalau tak ingat, boleh rujuk pada nota. Kalau tak ingat lagi, boleh je tanya saya. Atau dalam kelas macam tadi, ramai yang bertanya tu, alhamdulillah. Tu sebenarnya inilah medan untuk kita mempelajari. Anggapkan kita ni bertatih, kita memang baru, kita memang tergagap. It is expected of you. Saya expect semua orang fumble, semua orang buat silap. Saya tak expect yang laju je jawab tu. Maknanya dia dah bukan kelas ni, dia sepatutnya pergi kelas yang lebih ke depan lah, mungkin modul yang akan datang ke. Jadi sekarang ni, kalau kita dah ada basic, memang ada orang yang katalah,
siapa yang dah ada basic ataupun dia dah kukuh basicnya, dia akan rasa macam kelas ni slow sangat. Macam tu. Tapi sebenarnya kalau orang yang dah ada basic pula, kalau kita perhatikan, we sit back and see again, ada je perkara-perkara baru yang kita boleh pelajari dan mungkin kita dapat satu cara pula nak macam mana kita nak sampaikan pada orang lain yang kurang lagi sikit kemahiran daripada kita. Jadi come back to this. Nanti ni dah pagi dah semalam, peruse through, maknanya browse through and see it in action dalam Quran every time kita membaca Al-Quran. Baiklah, tak ada soalan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadha jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Kak Nah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Kak Norizan macam mana?